Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita didoakan, diselawatkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat maghfirah, keampunan akan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Juga kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah apa yang dianggap sebagai tidak ikhlas, tetapi sebenarnya ia adalah ikhlas dalam agama. Perkara yang dianggap sebagai tidak ikhlas di sisi sebahagian tokoh, tetapi sebenarnya ia adalah ikhlas berdasarkan nas-nas yang sahih. Saudara-saudari, muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kenapa timbul perkara yang macam ni? Kerana kita dapati terdapat kalam di kalangan tokoh-tokoh yang tertentu yang menyebut bahawa kalau kita beribadat kerana takut kepada neraka sebagai contoh, itu tidak ikhlas. Ikhlasnya kalau kita buat ibadat hanya semata-mata kerana Allah. Jadi apakah benar berdasarkan nas yang sahih dan ulasan para ulama yang muktabar, apakah benar begitu? Kalau kita takut azab Allah, maka itu dianggap sebagai tidak ikhlas yang sebenarnya. Ataupun kerana kita mengharapkan nikmat Allah Ta'ala, itu tidak dianggap sebagai ikhlas. Contohnya kalam ini dinisbahkan kepada Rabi'atul Adawiyah, seorang ahli sufi perempuan, Rabi'atul Adawiyah, yang mana dia telah menggunakan perkataan bahawa siapa-siapa yang buat amal saleh kerana mengharapkan syurga Allah, maka itu digelar sebagai pekerja yang jelek, pekerja yang buruk. Seorang pekerja tapi dia buruk kerana dia buat kerja tu dia ada nak upah yang tidak sepatutnya. Itu kalam yang dinisbahkan kepada Rabi'atul Adawiyah. Apa kata dia? Dan kata ini disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia kata bahawa ini adalah kalam Rabi'atul Adawiyah. Dia kata, ma'abadtuhu khawfan min narihi wala hubban fi jannatihi fa'akuna ka'ajiri su' bal abadtuhu hubban lahu wa syauqan. Dia kata wa syauqan ilaih. Dia kata, aku tidaklah menyembah Allah kerana takut kepada neraka. Katanya ini adalah kata-kata Rabi'atul Adawiyah, yang dia kata bahawa aku menyembah Allah ni bukan sebab aku takut kepada neraka, dia kata, dan bukan juga kerana mengharapkan syurga dia. Kerana itu adalah seperti seorang pekerja yang
tidak baik, pekerja yang buruk. Mana yang tidak disukai oleh majikan dia. Kan? Majikan dia tak mau pekerja hak macam ni. Tapi dia kata, aku menyembah Allah kerana kecintaan aku kepada Allah dan kerana rindu aku kepada Allah. Itu yang disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin. Dia kata ini adalah kata-kata Rabi'atul Adawiyah. Jadi dia kata-kata macam ni tuan-tuan, dia macam memukau siapa-siapa yang belajar tasawuf, kan, tazkiyatun nafs, nak bersihkan diri kita, nak buang dosa-dosa kita apa semua ni. Maka kata-kata ni kadang-kadang dia boleh memukau, kan, orang yang mempelajari tasawuf. Baik. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia tak berhenti setakat itu, dan dia kata bahawa orang yang macam ni dia macam orang yang bodoh, dungu. Siapa yang buat ibadat kerana ada sebab lain, dia kata apa? Dia kata fal amilu li ajlil jannah amilun li batnihi wa farjihi kal ajiri su wa darajatuhu darajatul balahi wa innahu la yanaluha bi amalihi id aktsaru ahli al jannah al balahu wa amma ibadatu dhawil albab fa innaha la tujawizu dzikrallahi ta'ala wal fikri fihi li jamalihi wa haula'i arfa'u darajatan minal iltifati ilal mankuhi wal mat'umi fil jannah. Imam Ghazali kata seseorang yang buat amalan, dia buat satu-satu amalan kerana dia nak masuk ke dalam syurga, maka dia adalah seperti orang yang buat amalan kerana perut dan kemaluan dia. Dia punya perbandingan tu, dia banding siapa yang buat amal soleh kerana nak masuk syurga, kerana nak kepada syurga Allah, seperti orang yang buat amalan kerana perut dia ataupun kerana kemaluan dia, syahwah dia. Maka diumpamakan seperti seorang pekerja yang tidak baik, yang tidak disukai oleh majikan dia. Dan dia kata darjat dia tu, dia punya maqam dia itu adalah darjat al-balh. Darjat al-balah. Balah maknanya orang ni dungu, orang yang dungu. Dan sesungguhnya dia meraih syurga, dia dapat syurga dengan amalannya, kerana kebanyakan penduduk syurga adalah orang yang dungu. Adapun ibadat ulil albab, orang yang cerdas, maka tidaklah dia berzikir kepada Allah dan memikirkan tentang keindahan Allah. Maka orang yang macam ni darjat dia lebih tinggi daripada darjat orang yang mengharapkan bidadari syurga dan mengharapkan makanan yang ada dalam syurga. Itu perbandingan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita dah mengaji bulan lepas. Kalau tuan-tuan ingat bulan lepas, tajuk kita berkenaan yang berkaitan dengan label-label yang diberikan kepada almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Ingat tak bulan lepas kan? Itu yang kita mengaji bulan lepas. Dalam pengajian kita bulan lepas, saya dah cerita bagaimana kita ni bila kita kagum dengan seseorang tokoh, janganlah menyebabkan sampai kita terima semua pendapat dia 100%. Tidak mungkin. Saya dah bagi contoh bulan lepas macam mana pengikut kepada Imam Syafi'i pun dia tak ada seorang pun yang terima 100% pendapat Imam Syafi'i. Kita cerita Imam Nawawi macam mana, Imam Ibn Hajar macam mana, kita dah cerita, kan? Kita cerita macam mana murid-murid Imam Syafi'i. Samalah juga Imam Ahmad bin Hanbal. Murid-murid dia, pengikut dia tidak mengikuti semua fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Samalah juga bila kita benci kepada seseorang tokoh, jangan sampai semua pendapat dia kita nak buang. Walaupun pendapat dia selari dengan Quran dan Sunnah.
Walaupun kita benci dekat dia macam mana sekalipun, tapi kalau pendapat dia menyamai, sama, selari dengan Quran dan Sunnah, wajib kita terima. Kita wajib terima bukan sebab dia. Kita wajib terima sebab pendapat dia sama dengan Quran, sama dengan Sunnah. Itu yang kita kena berlaku adil. Sama ada adil dengan orang yang kita kagum, ataupun adil dengan orang yang kita benci. Sama ada juga dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita kagum dia, kita bukan benci dia, kita bukan nak hina dia, tak, kita kagum dia, kita sangat hormat kepada ilmu dan sumbangan dia, sehingga kan ulama menggelarkan dia dengan Hujjatul Islam, kan, Hujjatul Islam, menggambarkan betapa ilmu dia diakui oleh para ulama sepanjang zaman. Tambah pula dengan kitab Ihya Ulumuddin, walaupun Al-Iraqi dia tunjuk dekat kita macam mana ada hadis-hadis yang tak ada asalnya, hadis dhaif dan sebagainya, tapi itu tidak mencacatkan kehebatan Ihya Ulumuddin. Setiap tulisan manusia ada cacat. Kita tak boleh nak mendabik dada, oh ini tulisan yang tidak ada cacat celah. Tak. Semua tulisan manusia ada kekurangan dan kesilapan. Nama pun manusia. Maka begitulah sikap kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita mengkritik pendapat dia tidaklah bermaksud kita menghinakan kedudukan dia, tidak. Tapi kita nak sebut bahawa pendapat dia itu bersalahan dengan pendapat-pendapat yang disebut oleh para ulama yang muktabar. Kenapa? Kenapa? Sebab dalam surah Al-Isra ayat 57, Allah Ta'ala sendiri yang sebut. Allah sendiri sebut macam mana nabi-nabi dan pemimpin orang yang beriman, bila mereka beribadat kepada Allah, mereka takut kepada azab Allah. Kita kena ada perasaan takut kepada azab Allah. Kena ada perasaan takut masuk dalam neraka Allah. Itu ikhlas. Kita tak boleh kata, oh, kalau dia tu ibadat semata-mata kerana Allah, tak kiralah syurga ke neraka, tak peduli. Itu ikhlas yang paling tinggi. Tak. Bukan lagu tu. Quran sendiri yang ajarkan kepada kita, hendaklah kita bila kita beribadat, kita gambarkan ketakutan kita kepada siksaan yang ada dalam neraka Allah. Kalau tidak, apa tujuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita azab yang ada dalam neraka, kalau bukan tujuan untuk menakutkan kita tentang akibat yang akan berlaku kalau kita buat dosa. Kita kena ada benda tu, tuan-tuan. Kena ada. Barulah kita tak berani nak melakukan dosa. Tapi biasalah, ada orang dia tak ada rasa takut, ataupun kalau ada pun sikit-sikit je kepada azab Allah. Yang tu yang menyebabkan dia tidak segan silu, tidak teragak-agak untuk melakukan dosa kepada Allah. Kalau tuan-tuan ingat, dalam kuliah saya selalu sebut, kita sebagai suami, sebagai contoh, isteri kita buat satu benda yang kita tak suka, kita nak bagi penampak. Soalan, tuan-tuan, nak tanya, soalan, berapa ramai di kalangan kita masa nak bagi penampak dekat isteri tu, ataupun masa nak tendang dia, ataupun masa nak tolak dia ke dinding tu, berapa ramai di kalangan kita tak jadi nak buat sebab dia teringat ini perkara yang dilarang dalam agama? Berapa ramai? Kalau ikut hati memang nak sepak lah. Kalau ikut hati memang nak pukul lah. Tapi tiba-tiba dia teringat bahawa kalau dia pukul isteri dia, maka dia akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Lalu dia tak jadi nak buat. Soalan, berapa ramai di kalangan kita yang ada perasaan macam tu? Berapa ramai di kalangan para ibu-ibu dan bapa-bapa, bila dia nak tampar muka anak dia tak jadi nak tampar muka anak dia sebab dia mengaji sunnah. Sunnah mengajar kepada kita, jangan sekali-kali pukul pada wajah. Nak pukul dah ni, marah ni, nak pukul dah, tiba-tiba tak jadi. Sebab apa? Dia trigger. Ini menyalahi sunnah, dan ini akan menyebabkan dia melakukan perkara yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka soalan dia tuan-tuan, apakah orang ni tidak sunnah? Apakah orang ni tidak ikhlas dalam dia buat ibadat kepada Allah, dalam dia taat kepada Allah dan Rasul? Hak inilah yang dikatakan sebaik-baik ikhlas. Orang yang sangat ikhlas. Sebab apa? Sebab yang menghalang dia daripada pukul isteri dia, yang menghalang dia daripada pukul pada wajah anak dia, adalah kerana dia takut kepada kemurkaan Allah. Dia takut Allah benci kepada dia. Maka ini yang dikatakan ikhlas. Maka sebab tu kita kata kalam yang dinisbahkan kepada Rabi'atul Adawiyah tadi tidak betul. Kalau betul dia yang sebut, kalau betul dia yang cakap, maka kalam itu tidak tepat, tidak benar, dan bertentangan dengan surah Al-Isra ayat 57, yang mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Allah Ta'ala kata apa? Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri yang mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Quran yang kata takut kepada azab Allah. Maka kita nak pakai mana? Kita nak pakai Ihya Ulumuddin atau kita nak pakai surah Al-Isra ayat 57? Kita dah mengaji dah bahawa antara kalam manusia dengan kalam Allah, walaupun manusia itu ulama yang besar sekalipun, tapi kita sebagai hamba Allah akan sentiasa mengutamakan kalam Allah, dan kita letak kat tepi kalam manusia. Walaupun manusia itu nama dia Rabi'atul Adawiyah, nama dia adalah Imam Al-Ghazali dan sebagainya, bukan bermaksud kita menghina dia, tapi kita mengatakan bahawa manusia dia tidak maksum. Kalau kita wajib terima semua pendapat Rabi'atul Adawiyah, kalau kita wajib terima semua pendapat Imam Ghazali, bermakna dia maksum. Maka kita mengatakan bahawa tidak ada yang maksum melainkan Nabi. Itu adalah pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, kan? Bukan aswaja. Itu selingan je. Apa ni? Saja ni usik tuan-tuan. Apa ni? Tak mau pergi mengantuk. Kita ahli sunnah wal jamaah, kan? Tak mau kita hanya mengaku kita ahli sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya pegangan kita tak sama dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa kita ikut Quran, kan? Quran kata itu yang dikatakan ikhlas, kan? Kita takut kepada siksaan Allah. Samalah juga bila Allah Ta'ala menceritakan tentang ciri-ciri ibadur rahman. Ibadur rahman maksud dia apa? Hamba Allah, kan? Hamba Allah yang bersifat ar-Rahman, itu ibadur rahman. Bila Allah Ta'ala cerita apa dia ciri, karakter ibadur rahman, maka Allah Ta'ala sebut yang kata ibadur rahman, antara ciri dia adalah dia takut kepada azab neraka. Jadi kita kena cek lah, kita ni takut atau tidak kepada azab neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 65, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Dan orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam daripada kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Siapa yang kata ni? Allah yang kata. Ibadur Rahman, apa dia kata? Dia doa dia apa? Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, Rabbana srif anna azab jahannam. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah daripada azab neraka Jahannam daripada kami. Minta dengan Allah, tak mau neraka Jahannam. Jadi kita kena ada sifat tu, tuan-tuan. Kita kena ada sifat yang mana kita ni takut kepada neraka Jahannam. Itu ciri dia.
Setiap orang tu dia ada ciri dia. Jadi kita samalah. Kita ikut sunnah Nabi ke tidak, dia ada ciri dia. Kita tak boleh kata dia ikut sunnah Nabi kalau dia ni adalah satu orang yang suka menzalimi ahli keluarga dia, yang suka menzalimi jiran tetangga dia. Itu bukan orang yang ikut sunnah. Kan sunnah itu bukan hanya dari segi ibadat sembahyang sahaja. Sunnah dari segi akhlak, peribadi, muamalah, itu merangkumi semua. Kan akidah kita, pegangan kita, itu semua yang kita perlu jaga. Setiap orang dia ada ciri dia. Maka kita kena make sure ciri kita sama sebagaimana yang disebut dalam Quran. Contoh tuan-tuan, ni selingan lah, bukan penting pun. Ciri jenis kaki makan dengan jenis bukan kaki makan, ada ciri tak? Ada tak ciri? Ada? Kalau kaki makan, apa ciri dia? Kalau kaki makan, kita tengok cara dia letak dalam pinggan tu, kita tahu dah kan, tu kaki makan. Setiap tempat yang sedap kat Penang ni dia tahu semua. tu kaki makan. Dan dia sanggup duduk di seberang perai, sanggup mai ke Tanjung pasal nak makan. Tu kaki makan. Saya tak pernah lagi tuan-tuan duduk di belah kepala batas, sanggup datang ke belah pulau pasal nak makan, semata-mata nak makan. Tak lah, sebab saya bukan kaki makan. Itu ciri dia, kan? Sama juga orang minat bola. Kalau tuan-tuan setahun sekali tengok bola, tu bukan kaki bola, bukan peminat bola tak. Ada je World Cup, ada UFA apa semua, dia mesti tengok. Tu kaki bola. Itu yang kata ciri. Hari tu, lama bukan hari tu, lama dah berapa tahun lepas, geng-geng kita dekat sini lah ajak saya main futsal. Saya ingatkan main futsal macam geng-geng lawyer hak tua-tua duk main futsal. Mainlah saya ni seronok main apa semua kan. Jadi kawan-kawan kita ajak, "Ustaz, jom main futsal kat Penang ni." Oh, saya pun okey lah main futsal. Sebab saya biasa main futsal dengan geng-geng lawyer. Rupa-rupanya hak main futsal kat Penang ni memang kaki bola sungguh. Bola tu tuan-tuan lalu depan mata tak nampak. Saya ni macam budak bodoh hambak bola tu. Oh, kata berat. Walaupun saya minat bola, tapi minat gitu-gitu je. Kan? Jadi kalau orang tengok cara saya berlari, orang tahu ni bukan kaki bola, bukan pandai main bola. Jadi setiap benda tu tuan-tuan dia ada ciri dia. Dia ada ciri. Sama dengan ibadur rahman. Yang kata yang Allah Ta'ala sebut ibadur rahman, ciri dia apa? Ciri dia ialah dia takut kepada azab neraka. Takkan kita nak pergi ambil kalam ahli sufi lebih utama daripada kalam Allah. Inilah masalah yang berlaku kepada ahli-ahli sufi yang menyeleweng kerana mereka lebih mengutamakan tokoh sufi berbanding dengan apa yang ada dalam Quran. Ini kesilapan yang biasa yang dilakukan oleh aliran kesufian yang tertentu. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam, bila dia doa apa? Nabi Ibrahim ni Nabi ni tuan-tuan, bukan ahli sufi, bukan ahli sufi apa-apa nama sekali pun, tapi ni Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelar dengan gelaran Khalilullah. Apa doa dia? Dia kata waj'alni, ni Quran yang cerita, Allah Ta'ala yang cerita, surah Asy-Syu'ara ayat 85 hingga 87. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku di kalangan orang yang mewarisi, yang mempusakai syurga yang penuh dengan nikmat. Nabi Ibrahim pun minta syurga. Takkan kita nak ambil kalam Rabi'atul Adawiyah, kalau betul lah Rabi'atul Adawiyah yang sebut. Antara Rabi'atul Adawiyah dengan Nabi Ibrahim, mana lebih utama? Mana lebih mulia? Kita bukan menidakkan Rabi'atul Adawiyah, tidak. Tapi kita nak bagi tahu bahawa antara Nabi Ibrahim dengan Rabi'atul Adawiyah, apatah lagi cerita Nabi Ibrahim doa ni Allah yang cerita.
Allah yang sebut dalam Quran. Maka Allah menceritakan macam mana Nabi Ibrahim doa minta syurga Allah. Itu ikhlas. Takkan tuan-tuan nak kata Nabi Ibrahim tidak ikhlas? Ataupun kita nak berani kita kata Nabi Ibrahim ikhlas sikit-sikit lah. Bukan level wali. Hak level wali ni Rabi'atul Adawiyah. Ni gila. Siapa yang mengaji cara lagu tu gila, tuan-tuan. Takkan Nabi Ibrahim ni lekeh dalam bab ikhlas. Tidak ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Quran. Tak ada. Jangan sebut kitab mana sekalipun, kitab tasawuf mana sekalipun. Tidak ada mana-mana kitab tasawuf yang ajaran dia lebih baik daripada ajaran Quran. Tak ada. Quran lah yang paling baik. Quran tidak akan mengajar tuan-tuan ikhlas hak lekeh-lekeh. Tak ada. Bukan level bawah tak. Ikhlas yang diajar oleh Quran adalah level yang paling tinggi. Level yang paling tinggi. Maka antara level yang paling tinggi ialah minta dengan Allah supaya kita dapat mempusakai syurga. Maksudnya kita dapat masuk dalam syurga, kan? Dan yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita pun tuan-tuan mengajar kepada kita dalam hadis-hadis. Nabi sendiri cerita kepada kita, Nabi sendiri bagi tahu supaya kita kalau nak minta kepada Allah, nak doa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus, kan, syurga yang tertinggi. Macam-macam lah tuan-tuan nak doa, ada macam-macam bentuk. Contoh yang mudahnya kalau kita nak doa, kita kata Allahumma inni as'alukal firdaus, kan, Allahumma inni as'alukal firdaus, kan. Apa dia al-firdaus? A'lal jannah. Firdaus itu syurga yang paling tinggi. Pasal apa kita minta Firdaus, syurga yang paling tinggi? Sebab Nabi suruh. Takkan Nabi ajar kepada kita ikhlas yang lekeh-lekeh, ikhlas yang level bawah-bawah? Tak. Ini ikhlas yang tulen, ikhlas yang paling tepat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kemudian kita tengok bagaimana approach Quran bila dia cerita benda-benda yang macam ni. Antaranya Allah Ta'ala bila dia kata ulul albab. Ulul albab ni siapa dia? Ulul albab ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, orang yang ada akal, orang yang cerdas. Itu ulul albab. Bila Allah Ta'ala sebut ulul albab, Allah Ta'ala akan kait sifat ulul albab ini ialah orang yang takut kepada azab neraka, dan dia mengharapkan Allah Ta'ala tunaikan janji. Dia tertunggu-tunggu janji Allah. Itu yang kata ulul albab. Contoh dalam ayat yang panjang, Surah Ali Imran ayat 191 hingga 194. Saya baca dia punya terjemahan sebab ayat ni panjang. Allah Ta'ala sebut bermula dengan ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bermula daripada ayat tu. Ayat 191 hingga 194. Orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, atau dalam keadaan dia berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka kata apa? Mereka kata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Memang kita disuruh oleh Allah untuk minta supaya kita tidak diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak faham ayat Quran ni, kita kena faham berdasarkan kepada kefahaman salafus salih. Tapi ayat ni tuan-tuan, ayat yang sama yang kita baca tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban nar. Ayat ni tuan-tuan digunakan oleh kelompok tarikat yang tertentu untuk mempromosikan zikir sambil menari. Hak ni kita pening. Macam mana dia ambil kefahaman tu? Kita nak faham ayat Quran, kita buka tafsir, betul tak? Kita buka tafsir. Itu cara kita nak faham ayat Quran. Kita tak buka benda lain, kita buka tafsir. Dan tafsir tu mestilah tafsir ulama yang muktabar. Tuan-tuan carilah tafsir At-Tabari, tafsir Imam Ibn Katsir, tafsir apa lagi? Qurtubi, tafsir Ar-Razi, Zamakhsyari dan sebagainya, sehinggalah tafsir yang contemporary, Shinqiti, tafsir Al-Munir Dr. Wahab Zuhaili dan sebagainya. Banyak tafsir-tafsir kemudian. Tuan-tuan nak tengok Syed Qutub fi Zilalil Quran, apa sahaja tafsir yang ada hari ni tuan-tuan, tak ada yang mengajar bahawa ayat inilah menjadi dalil bahawa kalau kita zikir, kita menari, kita berjoget. Dia ambil kok mana? Kita pun tak tahu. Dia nak sokong amalan dia duk berjoget dalam masjid tu, dia pergi ambil ayat ni. Ulama mana yang pergi ambil ayat ni untuk kata zikir sambil berjoget? Jadi kita telah memandai-mandai dalam memberi tafsir ataupun kefahaman yang sebenarnya keliru tentang ayat Quran. Tuan-tuan kena ingat satu benda. Kita orang Islam setakat ni dalam masyarakat kita di Malaysia tak ada lagi lah yang ubah ayat Quran. Ubah ayat Quran tak ada lagi. Tak tahulah kok ada yang tak dijadikan sebagai nilai sebagai berita tu, yang tu kita tak tahu. Tapi setakat pengetahuan kita tak ada lah orang Melayu pergi pindah ayat Quran. Tapi meminda kefahaman ayat Quran banyak. Quran kata lain, kita bagi makna lain. Yang benda lain yang diajar oleh Quran, benda lain pula yang kita faham. Hak ni kita bimbang. Kita akan mengikuti jenayah yang dilakukan oleh umat yang terdahulu, yang meminda Injil, Taurat, kitab yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Ubah kitab suci ni tuan-tuan, bukan sekadar mengubah huruf yang ada, bukan sahaja ganti dengan ayat lain, malah mengubah kitab suci itu juga termasuklah kita memberi makna lain yang tidak dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita bab Quran, kita tak boleh memandai-mandai dalam memberikan kefahaman. Tak boleh. Baik. Kemudian seterusnya, Allah Ta'ala juga dia sebut dalam surah Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah Ta'ala sebut, dan untuk yang demikian itu hendaknya mereka berlumba-lumba. Berlumba-lumba apa dia? Untuk dapatkan nikmat yang ada dalam syurga. Allah Ta'ala dah cerita dah dalam syurga tu ada apa. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran supaya manusia ni berlumba-lumba untuk dapatkan nikmat yang Allah Ta'ala janji dalam syurga. Saya nak bagi contoh mudah supaya tuan-tuan boleh faham. Allah, dia bagi sifat kepada kita dan kita boleh faham bila kita bercakap tentang sifat Allah, walaupun sifat Allah dengan sifat manusia tak sama. Allah bagi kita melihat, maka bila dia kata dia melihat, kita faham melihat tu apa. Tapi melihat kita dengan melihat Allah tak sama. Sama dengan mendengar, sama dengan kalam, berbicara dan sebagainya. Sifat tu ada pada Allah, sifat tu juga ada pada kita, tapi tidak sama. Kita ni tuan-tuan, kita sebagai ibu, kita sebagai bapa,
kita janji dengan anak kita, kalau hang exam dapat keputusan sekian-sekian, Umi akan bagi hadiah iPhone sebagai contoh. Lepas ni iPhone kena bagi telefon percuma kat saya sebab sebut brand iPhone. Kita janji nak bagi iPhone. Nak tanya, apa perasaan tuan-tuan kalau anak tak peduli pun hadiah yang kita janji? Apa perasaan kita? Kita kata kalau hang nak belajar sungguh-sungguh, dapat result keputusan puasa begini-begini, mak akan bagi iPhone. Anak tak heran pun, dia tidur, dia tak mau baca buku, dia tak mau study. Apa perasaan? Hadiah yang kita janji tu anak tak heran pun. Terguris tak perasaan kita? Terguris. Kecewa tak kita? Kecewa. Itu kita manusia. Benda yang kita nak bagi pada anak kita tak peduli pun. Kita janji dengan anak kita kecil-kecil tu, kan? Kalau sembahyang 5 waktu, cukup 5 waktu, ataupun puasa cukup sebulan, ayah dengan umi akan bawa pergi theme park sebagai contoh. Nak main apa-apa semua, nak berjalan situ sini. Anak tak heran pun, dia tak mau sembahyang, dia tak mau puasa, dia tak berminat pun dengan hadiah yang kita tawarkan. Maka tuan-tuan, Allah bila dia sebut nikmat yang dia janji tu, apa yang Allah Ta'ala mahu daripada hamba dia? Allah Ta'ala kata berlumba-lumbalah dalam mendapatkan nikmat yang dijanjikan oleh Allah. Itu yang Allah Ta'ala mahu. Bila dia sebut nikmat dalam syurga, dia nak kita semua ni berlumba-lumba untuk dapatkan nikmat tersebut. Tapi ada orang dia tak heran dengan pahala Allah, dia tak heran dengan syurga Allah. Sebab tu dia dalam bab buat baik ni, dia tak begitu bersungguh untuk berlumba-lumba, untuk compete each other. Tak. Dia tak mau bertanding antara satu sama lain. Dia tak mau. Kita sepatut bertanding. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan kan, dulu ada benda baik yang saya tak buat, tapi sekarang saya buat. Ini cerita selingan lah, sekadar nak bagi contoh. Benda baik, benda kecil je. Dan benda kecil ni bukan saya belajar daripada ustaz, daripada tok guru yang mengajar dalam kuliah, mengajar kitab, dah. Tapi saya melihat secara tak sengaja. Bila kita tengok benda ni, walaupun kita rasa benda ni kecil, tapi kita tertanya, kenapa daripada dulu aku tak buat? Apa dia tuan-tuan? Contohnya apa dia? Contohnya buat baik dengan Pak Gad sekolah anak kita. Buat baik dengan tukang kutip sampah belakang rumah kita. Buat baik dengan pemotong rumput yang duk potong rumput tepi jalan depan rumah kita. Saya tak belajar dengan ustaz dalam bab ni. Saya tak belajar dengan kitab bab ni. Tapi saya belajar dengan kawan saya hak bukan ustaz. Saya tengok, bila dia tengok ada orang potong rumput, dia pergi bagi duit RM5. Ambillah buat minum. Ke macam tu dikira rasuah. Tak, itu bukan rasuah. Kita bagi minum. Kita bagi minum, tuan-tuan. Benda yang tak pernah saya belajar. Dan saya dengar satu orang kawan saya yang kerja kutip sampah ni, dia cerita dekat saya macam mana kawan-kawan dia hak duk bawa lori sampah yang duk tarik duk main benda busuk semua ni. Dia kata bila ada orang bagi RM5 dekat dia, dia ingat sampai bila-bila. Benda yang kita pandang kecil je RM5, tapi nilai itulah yang dikenang sampai bila-bila. Maka kita ni berlumba-lumba. Kita kata, oh, benda ni benda yang mudah, tapi kita tak pernah buat. Kita tak terlintas pun nak buat. Tapi kita belajar daripada satu orang yang bukan ustaz. Kita belajar daripada satu orang yang tidak terkenal dengan kealiman dia. Orang biasa je. Tapi kita rasa ruginya kita tak buat daripada awal. Kita pun buat sekarang. Lepas tu sekarang ni, saya dah belajar dah.
Kalau nampak orang mesin rumput tepi jalan, bagi duit. Bagi duit. Tak ada lagi lah orang kata, oh Ustaz Jalil ni mesti nak bertanding ni. Nak bertanding pilihan raya ni. Ada. Nama saya tak naik pun, tuan-tuan. Bukan nak bertanding pilihan raya, nak syurga. Nak syurga. Yang kita belajar daripada orang yang bukan ustaz. Yang kita belajar daripada orang yang sering dianggap lekeh oleh masyarakat. Saya tengok setengah ibu bapa bukan nampak bagus pun. Kadang-kadang pakai ketat lah apa semua, tapi dia bawa KFC. Ni sebut KFC pula. Ni KFC pun nak kena bagi juga komisen kat saya. Bawa KFC ni. Bagi dekat pondok jaga tu. Asrama pelajaran. Bagi. Saya kata, saya hidup selama ni, saya tak pernah terlintas pun untuk buat benda-benda macam ni. Benda yang very simple. Sangat mudah. Dan tak perlu benda mahal pun. Boleh bagi, tak semestinya apa KFC apa, benda yang biasa-biasa, air kotak, air tin, sementara dia orang duduk tunggu dekat dalam pondok tu daripada pagi sampai petang sampai malam apa semua, bagi kat dia. Benda tu saya belajar daripada orang yang biasa-biasa je, tuan-tuan. Maka ini yang dikatakan kita saling berlumba-lumba. Kita berlumba dengan semua orang. Kita berlumba dengan orang yang alim, kita berlumba dengan tok guru, malah kita berlumba dengan orang yang biasa-biasa, marhain, orang yang dianggap tak tahu apa-apa tentang agama. Tapi bila kita tengok dia buat, oh, kita kata kita kena buat. Pasal apa kita berlumba? Sebab kita nak dapatkan nikmat yang Allah Ta'ala janji dalam syurga. Ini yang dikatakan berlumba. Maka orang yang berlumba-lumba untuk dapatkan nikmat yang ada dalam syurga, itulah yang Allah Ta'ala sebut sebagai hamba dia, kan, sebagai hamba Allah yang Allah Ta'ala kasih. Maka takkanlah orang macam ni dikatakan tidak ikhlas. Inilah keikhlasan. Orang tu ikhlas bila dia berlumba-lumba untuk dapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, siapa yang buat amalan kerana nak pahala, maka itulah ikhlas. Kita tak boleh kata siapa yang nak pahala dia tidak ikhlas. Kita tak boleh kata dia macam kuli, macam pekerja yang buruk di sisi majikan dia. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang popular setiap kali bulan Ramadan, Nabi kata apa? Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kan Nabi kata, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan apa? Ulama bila mensyarahkan hadis ni, dia kata mengharapkan tu maksud dia mengharapkan pahala daripada Allah. Maka siapa yang mengharapkan pahala daripada Allah, maka dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dia kita kena ada sifat mengharapkan pahala. Kita nak pahala. Kita nak pahala tak, tuan-tuan? Mulut kata nak, tapi amalan tak. Amalan tak. Mulut kata nak, tapi amalan tidak. Macam mana kita nak faham? Mulut kata nak pahala, tapi amalannya tidak. Cuba kita tanya diri kita sendiri. Apa yang kita buat untuk pastikan kita dapat banyak pahala? Contohnya, semayang selalu berjemaah. Sekali-sekala tak berjemaah tu tak apalah, kan? Tapi asal ada peluang je, kita akan berjemaah. Sama ada kita berjemaah di masjid atau berjemaah di rumah. Ada tak orang yang mana bila dia semayang dia tak peduli jemaah ke apa, dia nak semayang seorang? Ada. Maknanya orang yang macam ni dia tidak mengharapkan pahala. Sedangkan hadis kata 27 atau 25 kali ganda bila kita semayang berjemaah. Rugi, tuan-tuan. Satu pahala dengan 27 pahala. Jauh tu. Gaji 1,000 dengan gaji 27,000 sama tak? Kalau tuan-tuan tengok lah, ada orang kerja, dia tak mau pergi tempat gaji 27,000. Dia nak pergi hak gaji 1,000. Benda sama je.
Apa komen tuan-tuan dekat orang lagu tu? Apa komen? Kalau kerja tu berlipat kali, workload dia berbeza, tu kita faham lah. Ni benda sama. Benda sama. Tempat je beza. Hak ni semayang seorang, hak ni semayang berjemaah. Hak ni gaji 1,000, hak ni gaji 27,000. Tuan-tuan kata apa dekat orang yang masih nak hak gaji 1,000 tu, tak mau hak gaji 27,000? Tuan-tuan kata apa? Tak apalah, dah. Tuan-tuan tak mau sebut kan? Saya sebut bodoh. Betul tak? Bodoh. Kerja sama, jawatan sama, tempat lebih kurang, tapi tak mau hak gaji 27,000. Bodoh lah. Apa lagi selain daripada stupid? Stupid lah tu kan. Kalau orang tu cerdik, dia mestilah nak gaji hak 27,000. Itu contoh. Cakap nak pahala, tapi peluang depan mata tu untuk sembahyang berjemaah ataupun tunggu isteri, tunggu suami untuk sembahyang sama-sama, tak mau. Nak sembahyang seorang juga. Ni yang kita kata pelik. Kata nak syurga, kata nak pahala Allah, tapi dari segi amal perbuatan tak nampak pun. Nak pahala Allah tak nampak. Nak makan nasi kandar kampung Melayu, kena main awal contohnya. Kan, main awal. Tengok jam pukul berapa dia habis. Tengok time. Tu nampak kesungguhan. Kita nak pergi makan. Cek dia buka pukul berapa, tutup pukul berapa. Itu nampak kesungguhan. Betul tak? Tuan-tuan nak pergi hotel yang tuan-tuan nak bawa anak-anak, book awal. Ni last minute baru nak book. Nampak sangat tuan-tuan tak begitu berminat. Jadi pahala pun macam tu. Dia ada ciri dia. Dia ada ciri dia. Maka Nabi SAW dia kata bahawa orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Satu lagi, beribadat dengan niat nak cari kemaslahatan dunia yang diizinkan oleh syariat. Ini pun ikhlas. Kita tak boleh kata dia tidak ikhlas. Itu pun ikhlas. Surah Baqarah, Allah Ta'ala kata, laisa alaikum junah an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kurniaan rezeki daripada Tuhanmu. Maka siapa yang pergi haji, sebagai contoh, dia pergi haji, dia bisnes, dia berniaga, boleh tak? Boleh. Itu tidak menjejaskan haji dia. Sambil-sambil dia pergi haji, dia berniaga. Orang Penang nak bawa apa? Pergi berniaga kat Mekah. Bawa Johor Pak Ali, boleh? Tak kira lah apa pun. Tuan-tuan bawa lah barang-barang tuan-tuan daripada Penang ni. Buah pala ke apa, pergi berniaga kat sana. Kan? Ada 4 beg. 1 beg tu baju. Hak 3 lagi semua nak pergi jual dekat sana. Boleh tak? Ke ada siapa-siapa tabung haji kata, oh ni kurang pahala ni pasal nak berniaga? Tak. Pasal apa? Sebab Quran sendiri kata boleh. Dibenarkan. Malah dalam hadis yang lain, dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Nabi kata apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Sedekah, apa tujuan kita sedekah? Nak pahala kan? Tapi yang ni kita sedekah sebab kita nak sembuh. Boleh tak? Boleh. Kita sedekah, ialah memang kita nak pahala, tapi kita sedekah tadi, selain daripada pahala tu, kita nak sembuh. Kita sakit sekarang ni, kita sakit, ataupun anak kita sakit, ataupun suami kita sakit, ataupun isteri kita sakit, pergi jumpa doktor pakar itu, hospital ini tak sembuh-sembuh. Macam mana kita nak buat? Nabi anjurkan kepada kita bersedekah. Bila bersedekah tu tak boleh tipulah hati kita kata apa? Kita nak pahala, ya kita nak pahala, tapi kita bagi sedekah ni pasal apa? Sebab anak kita sakit, kita harapkan Allah sembuhkan dia. Adakah itu tidak ikhlas? Itulah ikhlas. Sebab apa ikhlas? Sebab ia diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Nabi mengajar kepada kita untuk buat amalan yang tidak ikhlas. Mustahil.
Semua ajaran yang datang daripada Nabi, semuanya adalah illa wahyun yuha. Semuanya based on revelation, wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi tak ajar benda sesat. Maka bila Nabi kata, ubatilah orang sakit antara kamu dengan cara sedekah, maknanya boleh kita bersedekah dengan niat nak sembuh daripada sakit. Boleh. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Kita ikhlas kenapa? Kerana kita lakukan mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa ramai di kalangan kita yang bersedekah sebab dia nak sembuh? Biasa kita nak sembuh, Panadol, Actifast. Kan? Oh, doktor ni tak boleh. Ni pergi ya doktor tu, lagi bagus. Itu kita. Bukanlah salah macam tu, itu betul. Kan, sebab Nabi kata apa dia? Sebab Nabi kata antum a'lamu bi syu'uni dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang hal ehwal dunia kamu. Carilah pakar yang terbaik, hospital yang terbaik. Tapi nak tanya, berapa ramai di kalangan kita yang mengamalkan sunnah ni? Bila dia sakit, dia sedekah. Sakit, dia sedekah. Ini sunnah. Inilah ikhlas. Samalah juga tuan-tuan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man sarrahu an yubsata lahu rizquhu aw yunassa lahu fi atharih falyasil rahimah. Sesiapa yang mau dilapangkan rezeki dia dan dipanjangkan usia dia, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Silaturahim siapa dia? Kaum kerabat kita. Walaupun dia sama ada dia mahram atau dia tidak mahram, tapi bila dia kaum kerabat kita, itu silaturahim. Lepas ni buat senarai. Pak menakan mana tak jumpa lagi, mak menakan mana dah lama dah tak jumpa apa semua, anak menakan lama dah tak, yang kita belum WhatsApp tanya khabar apa semua, buat senarai. Pasal apa? Nak panjang umur. Boleh tak? Boleh, kerana itu ajaran Nabi. Kita buat senarai tu, kita hello orang tu, WhatsApp orang ni, pergi ziarah dia, bawa buah tangan. Pasal apa? Sebab kita nak rezeki daripada Allah. Boleh tak? Boleh. Kita pangkat tak naik-naik, kerja lama dah. Gaji tak naik-naik, perniagaan tak menguntungkan. Kita pun tengok hadis ni, kita pergi ziarah semua ni, adik-beradik kita, saudara mara kita. Sebab Nabi bagi tahu, siapa yang nak rezeki dia luas, dilapangkan rezeki dia, ditambahkan rezeki dia, maka sambung silaturahim. Ikhlas tak tuan-tuan? Ikhlas tak? Ikhlas. Itulah ikhlas. Sebab dia diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhir sekali dah 8.23 tuan-tuan. Yang tak bolehnya apabila ianya jelas dengan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Yang tu tak boleh. Contohnya riak, kan? Kita nak menunjuk-nunjuk, tu tak boleh lah. Yang tu jelas, kan? Yang tu jelas. Ataupun kita melakukannya dengan cara yang memudaratkan, dengan cara yang menyalahi perintah agama. Yang tu tak boleh, kan? Kita berpuasa sebab kita nak sihat, boleh, kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar siapa kepada para pemuda, siapa yang mampu dia kahwin, pilah menikah siapa yang mampu. Siapa yang tak mampu hendaklah dia puasa. Sebab puasa tu jadi perisai. Nabi suruh puasa, bukan kata mengharapkan pahala semata-mata, tapi puasa nak kawal syahwah. Nak kahwin, duit tak ada, kan? Semua naik harga. Harga orang perempuan macam ayam dah sekarang. dia makin, orang perempuan marah kat saya pula. Ni saja je. Jadi makin mahal. Oh, kalau lulus universiti berapa? Kalau diploma berapa? Tu dia. Harga anak dara sekarang ni. Jadi tanya ni 20,000, tanya ni 30,000. Campur semua dengan kenduri apa semua, macam-macam lah. Jadi tak mampu nak kahwin. Bila tak mampu nak kahwin, Nabi kata apa? Nabi kata perisai itu dengan cara kita berpuasa. Mana boleh tak kita berpuasa sebab nak kawal syahwah? Boleh. Maka kerana itu para ulama mengatakan bahawa boleh kita puasa sebab kita nak sihat. Kita puasa sebab kita nak jaga diri kita. Boleh, kan? Itu termasuklah ikhlas, kan? Asalkan kita tidak melakukan perkara-perkara yang jelas mengurangkan pahala
atau menjejaskan pahala sebagaimana yang telah kita pelajari dalam banyak-banyak pengajian sebelum daripada ini. Jadi setakat itu sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan kita boleh memahami yang dikatakan ikhlas itu apa dia, dan bagaimana yang dikatakan ikhlas itu yang mungkin ada di antara kita menganggap itu sebagai tidak ikhlas dengan alasan itu yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf dan sebagainya, tapi yang pentingnya ialah dianya selari dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu